Hai, saya Fiz Sarudin. Selamat datang ke segmen FPS, iaitu segmen baru kami di Aman yang akan bercakap tentang semuanya tentang permainan video. Dan saya ingat masa PlayStation 5 hari itu baru keluar, ramai orang cakap baloi ke tidak, perlu beli ke tidak. Malahan kita tengok gambar ada 5 staf Aman saja juga aksis beli. Ramai cakap, padu siot dapat beli PlayStation 5 awal, banyak duit nampaknya. Tapi lepas beberapa minggu diorang guna, diorang mula ada nampak beberapa isu yang membuatkan nak beli tu rasa ada buyer's regret. Jadi dengan stok yang tak banyak PlayStation 5 kat Malaysia dan dah ada orang yang scalper jual sampai 5-6 ribu di media sosial yang tular sekarang ni, kami rasakan anda perlu tahu beberapa isu yang anda perlu tahu sebelum anda membeli PlayStation 5 sekarang. Jadi isu pertama ialah user interface ataupun UI. Dan bagi orang yang ada PlayStation 3 dan PlayStation 4, perubahan ke antarmuka baru ini sangat confusing. Malahan persoalan pertama yang muncul dalam kita orang punya group company apabila ada PlayStation 5 ni lah, macam mana nak turn off konsol? Adalah soalan yang sangat best. Pasal selama ni, kalau anda ingat, kalau ada kat PlayStation 3 dan PlayStation 4, tekan butang PlayStation pada controller, patutnya akan keluar butang ketuk kuasa. Tapi tak ada kali ni. Rupanya anda perlu tekan sekali, pergi ke bawah, kemudian scroll sampai ke hujung dan pergi ke menu. Bayangkan selama ini proses nak matikan hanya dengan semudah menekan satu butang untuk 2 saat dan kemudian tekan butang circle. Kali ini kena tekan butang sekali, scroll dulu, kemudian tekan sekali lagi. Jadi one step dah jadi 3 step yang saya rasakan tak pernah pun ada orang yang minta untuk ubah. Jadi kenapa tiba-tiba Sony rasakan ini adalah perubahan yang diperlukan yang sebenarnya langsung tidak user friendly. Seterusnya ialah, jika saya boleh komen, ialah apabila anda lihat sekarang ada tab untuk notification. Selama bertahun-tahun, lebih 10 tahun kita dah biasa tekan notification. Kita boleh lihat notification dari segi update yang dipasang atau update yang boleh dimuat turun. Bersama juga dengan game yang sedang dimuat turun dalam tab yang sama. Pada PlayStation 5, ini tidak berlaku. Sebaliknya notification hanya bagi notification benda-benda macam update, tetapi untuk muat turun pula ada tab tersendiri yang berbeza. Sekali lagi, Sony, kita orang tak minta pun korang untuk mengasingkan kedua tab ini. Tab yang dulu rasanya dah lebih daripada mencukupi dan kami dah biasa. Perubahan yang secara mendadak ini menyebabkan proses nak memahami UI dan untuk melupakan semua muscle memory yang telah kami biasakan selama dua generasi terpaksa dilakukan secara semalaman. Isu kedua sebenarnya isu yang lagi serius. Pasal daripada 5 orang yang beli ini, 4 orang komplain, iaitu storage. Jadi dekat atas kertas dia kata, hey, kita ada 825GB. Tapi sebenarnya daripada 800 tu hanya 600 sahaja boleh digunakan pasal dah diambil untuk sistem file. Jadi macam anda boleh lihat sekarang kat skrin kita orang, baru install dalam lebih kurang 6 game. Sekarang tinggal hanya bawah 4GB storage sahaja boleh digunakan. Jadi anda akan ingat, kita sekarang di generasi ke-9 konsol. Game sekarang kena ada sokongan 4K, HDR, tekstur yang lebih besar dan sinematik juga kena 4K. Akibatnya kalau dulu game boleh dimuat turun dalam saiz sekitar 20 ataupun 30GB, kini meningkat dalam 100 ataupun paling kurang 60GB. Jadi bayangkan berapa sangat je storage yang ada, dan seperti yang kami alami sendiri dalam masa minggu pertama sahaja storage dah habis. Tambah merisaukan sekarang, walaupun Sony kata ada beberapa SSD boleh disokong untuk penambahan storan, tapi dekat Malaysia SSD yang kompatibel dengan PlayStation 5 masih lagi tak ada. Jadi kalau anda nak main game dengan banyak dan tak main game yang besar macam Red Dead Redemption ataupun GTA 5, anda perlulah fikir nak main game mana dulu dan kemudian berfikir, mana aku nak sacrifice, mana aku nak delete semata-mata nak main game. Dan ini adalah isu terbesar kami dengan PlayStation 5, iaitu storan yang kecil sangat. Isu ketiga pula ialah warna. Hanya warna putih dengan sedikit kemasan warna hitam ditawarkan pada waktu ini. Dan pemilihan warna putih ini pada hari pertama memang nampak cool pasal tak banyak konsol warna putih. Tapi lepas 3 minggu dah main, dah mula nampak isu-isu yang kurang menarik. Macam kalau boleh nampak dekat skrin sekarang, controller dah mula berdaki. Baru 3 minggu, dah mula kekuningan dan tak nampak cantik. First day nampak cool, sleek, modern, futuristic.
Dah sampai hari ke-79, dah nampak cyberpunk. Mula nampak kesemua kotoran. Tak cantik, tak berkilat, daki melekat. Tambahan lagi, saya sebagai seorang pemilik PlayStation 3, warna putih yang beli dulu, dalam masa 3 tahun saja warna putih tu jadi kekuningan kerana oxidation. Tapi PlayStation 2 yang saya dah beli lebih 20 tahun usianya sekarang, masih lagi nampak cantik. Saya perlu ambil kain saja, saya lap dan ia nampak as good as day one. Tapi saya tak yakin dengan PlayStation 5 yang hanya ditawarkan pada warna putih saja pada waktu ini akan nampak pristine dan cantik selepas beberapa tahun. Jadi kami amat berharaplah Sony kalau boleh sila keluarkan SKU dalam warna berlainan, pasal come on, anda boleh nampak sendiri dah mula kotor dan sedikit menjijikkan. Isu seterusnya ialah saiz yang boleh kami kategorikan sebagai gedabak. Saya ada banyak meja dekat rumah, semuanya beli pada IKEA dan beli Kallax. Selama ni Kallax tu saya nak letak PlayStation 4 ke, nak letak PlayStation 3 ke, semua boleh muat cantik, tersorok kemas. Jadi wife pun tak komplain yang konsol tu nampak terlalu prominent kat tepi dan tak ada isu macam kucing lalu terjatuh. Misalnya, dengan PlayStation 5 anda tak ada option pasal konsol ni terlampau besar, nak masukkan ke dalam most home entertainment punya sistem dan juga meja memang tak boleh. Jadi anda perlu buat sacrifice, sama ada anda memang letak saja konsol kat situ terdedah kepada beberapa isu macam anak tertolak ke apa, ataupun kucing lalu, ataupun kurang cantik pasal rekaannya terlalu avant-garde sampai tak serasi dengan kebanyakan hiasan rumah, atau belanja lebih sikit lagi on top of beli konsol baru untuk beli sebuah entertainment system yang boleh memuatkan konsol yang maha besar ini dari segi saiznya. Ini mungkin isu yang orang anggap kecil tapi besar bagi saya sebagai seorang, boleh katakan sebagai PlayStation fanboy yang sangat lama sejak daripada generasi pertama lagi, iaitu aksesori lama yang dah beli tak kompatibel dengan PlayStation 5. Kita tahu setakat ni hanya ada beberapa penyesuaian yang diberikan macam untuk PlayStation VR misalnya. Tapi saya ada banyak controller dulu untuk PlayStation 4 dan beli dock untuk pengecasan. Saya berharap sangat dock yang saya beli dulu boleh gunakan dengan DualSense. Tapi malangnya Sony kata nope. Anda perlu beli sebuah dock baru semata-mata nak charge. Jadi bagi orang yang peminat lama, seorang fan, dah ada banyak aksesori, kenapa kena beli aksesori baru semata-mata nak sokong controller baru? Kita tahu sekarang dengan kebanyakan pengeluar dah mula cakna tentang alam sekitar, nak kurangkan penggunaan plastik, tapi Sony kata no, beli je, tambahkan plastik lagi kat rumah anda. Dan saya rasa ini adalah satu tindakan yang bukan sahaja anti-fans tetapi juga tidak mesra aram yang kita tahu nak kurangkan pencemaran. Seterusnya adalah controller ni sendiri. Memang ada pelbagai ciri-ciri baru macam 3D haptic, trigger yang aktif, dan bila saya main Astro Playroom, saya nampak kesemua VC-VC yang ada pada Sony. Mereka cuba untuk membuatkan game lebih aktif. Ada interaksi antara dunia maya dan dunia sebenar. Tapi realitinya tak semua game setakat ini saya nampak menyokongnya atau menyokongnya dengan baik. Case in point, apabila saya main Call of Duty Black Ops, active trigger menyebabkan saya jadi terus macam noob. Saya katakan pasal tu pasal kadang-kadang apabila getaran tu jadi realistik sangat, katalah saya pegang sebuah AK-47 dalam game tu, gegarannya jadi terlampau realistik sampai apa saya nak tembak melilau. Bila main multiplayer terus tak boleh aim. Jadi memang ada option untuk disable atau enable fungsi ini, tetapi secara default dia enable. Dan apabila implementation ini tidak dilakukan dengan tuning yang mencukupnya, ia akan menyebabkan anda sukar untuk menikmati permainan yang anda dah biasa main bertahun-tahun. Dan macam UI saya katakan tadi, perlu belajar semula masa memori sekadar untuk menyokong DualSense yang memberikan haptic feedback generasi terkini. Akhir sekali ialah benda yang paling obvious apabila setiap kali ada konsol baru dilancarkan, iaitu tak ada game eksklusif yang banyak. Setakat ni hanya Demon's Souls sahaja yang memang eksklusif untuk PlayStation 5. Miles Morales misalnya ada juga kat PlayStation 4. Dan macam Godfall juga ada dekat PC. Jadi memang dia kata ada 99% of game boleh backward compatibility main dekat PlayStation
5. Tapi hakikatnya, kalau anda ingat video saya cakap apa first game saya nak main kat konsol ni ialah Assassin's Creed Unity. Apabila saya main kat PlayStation 5, banyak ciri-ciri modern macam nak auto resume, boleh go to sleep, masih lagi tak support pasal pembangun masih belum patch. First party game sendiri daripada Sony macam Ghost of Tsushima, hanya beberapa minggu lalu dia orang update untuk sokong performance mode 60 frame per second untuk menikmati pada bukan saja grafik pada tetapan tertinggi tetapi juga paling pada tetapan bingkai tertinggi. Jadi on paper memang sebuah konsol yang berkuasa, berteraflop, tapi memerlukan semua permainan lama untuk di-patch dan kita tahu tak banyak game setakat ini yang di-patch. Dan apabila anda fikir tak banyak lagi game yang khas untuk PlayStation 5 menyebabkan anda rasa macam nak main apa? Macam lagu PlayStation 3 dulu, PlayStation has no game. PlayStation 5 juga pada waktu ini has no exclusive games. Baiklah, sebagai kesimpulan, anda tahu sekarang ada beberapa isu yang kami rasakan agak besar yang menyebabkan anda mungkin perlu berfikir dua kali sebelum membelanjakan lebih RM2,000 untuk PlayStation 5. Saya harap dengan kesemua isu yang telah diperlihatkan di sini, anda sekarang ada caveat emptor. Berfikir sebelum membeli dan merasakan sama ada berbala atau tidak untuk pergi dekat scalper belanja sampai RM6,000 untuk PlayStation 5. Jadi, sekian sahaja daripada saya Fisaruddin. Jumpa anda di segmen FPS seterusnya. Bye-bye.